Dalam video kali ini, jom kita sama-sama tengok fungsi terbaru daripada Touch 'n Go, iaitu Go Pinjam. So tengok video ini sampai habis, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal, selamat datang ke YouTube channel Daikal. Okay, hari ini saya nak kongsikan fungsi terbaru daripada Touch 'n Go e-wallet, iaitu Go Pinjam. Okay, Touch 'n Go e-wallet telah melancarkan satu lagi fungsi, iaitu Go Pinjam lah. So senang kata Go Pinjam ni ialah Go hutang lah. Maksudnya kita buat hutang, di mana kita boleh buat pinjaman melalui Touch 'n Go e-wallet dengan kadar 100 hingga 10,000 lah kalau tak salah saya. Jom kita baca sikit dia punya terms and condition ataupun FAQ yang ada untuk Go Pinjam ni. So tekan Go Pinjam. So Go Pinjam sebenarnya ialah ada kerjasama antara Touch 'n Go dan juga CIMB Bank ataupun CIMB Easy Loan ke macam tu lah. Kerjasama antara dua ni untuk bangunkan fungsi Go Pinjam ni, di mana boleh buat pinjaman 100 hingga 10,000 untuk bayaran flexible repayment daripada 1 minggu hingga ke 1 tahun lah. Tapi dia ada interest. So bila ada interest, senang cerita bahawa Go Pinjam ni tidak patuh syariah lah. So dengan arti kata lain, kalau anda orang Islam, kalau nak tidak boleh kata tak boleh lah untuk gunakan Go Pinjam ni sebenarnya, sebab dia tak patuh syariah lah. Dia akan ada riba lah. So sila jauhi riba dan jauhilah daripada berhutang yang tidak perlulah tu sebenarnya. Tapi kita tengok je apa yang ada dekat Go Pinjam ni. Mungkin di masa akan datang Touch 'n Go Touch 'n Go Wallet akan buat satu lagi pinjaman ataupun pembiayaan. Kalau dalam bahasa patuh syariahnya, dia tak panggil pinjaman ataupun tak panggil loan, dia lebih kepada panggil pembiayaan lah. Pembiayaan ni maksudnya dia punya proses untuk pengeluaran wang ataupun dapatkan wang tu, dia bukan sekadar pinjam dan bayar balik. Sebab kat situ akan ada riba lah, susah nak elak. Tapi kalau dalam perbankan Islam, dia more on pembiayaan. Maksudnya kat situ dia ada perniagaan. Sebelum kita dapat duit tu, dia adalah duit tu dilaburkan ke ataupun dibuat perniagaan, lepas tu baru dapat duit yang kita nak pinjam tu lah. Macam tu, dia ada step-step dia lah, mudharabah ke apa benda semua kali tu, kena tu mungkin lagi details lah. Tapi secara umumnya macam tu. Kalau yang dia cakap loan ataupun ada interest, memang biasanya tidak patuh syariah lah. Dan ini pun pihak Go Pinjam sendiri ataupun Touch 'n Go Wallet sendiri dah kata memang Go Pinjam ni tidak patuh syariah lah. So memang tidak digalakkan untuk orang Islam. Bukan tak digalakkan lah, sebenarnya haram lah untuk orang Islam join ataupun berhutang dengan Go Pinjam ni lah. Okay, tapi kita just untuk pengetahuannya, kita pergi tengok kat Go Pinjam. Tapi kalau anda yang bukan Islam nak join, tak ada masalah, ataupun nak perlukan duit, tak ada masalah lah untuk gunakan Go Pinjam ni. Kita baca sikit answer in help center. So kat sini dia beritahu lah, General CIMB Easy Tunai bekerjasama dengan Touch 'n Go e-wallet lah. So datanglah Go Pinjam ni. So applying biasanya dia perlukan beberapa dokumen juga. So macam contoh ada bank slip, dan bila kita upload semua detail, so dia akan tentukan lah kita layak untuk dapat berapa. Siapa yang nak gunakan Go Pinjam tu, dia akan bila dah isi apply untuk Go Pinjam ni, dia akan beritahu berapa yang orang tu layak untuk dapat pinjaman lah. Maksimum yang boleh dapat 10,000 lah. So how long is the duration? Loan duration 1 tahun, maksimum setahun, paling cepat 1 minggu. So ada kena submit income document, sebab minimum untuk apply ni adalah gaji RM800 dan umur 21 tahun ke atas. Dan lagi dia ada interest 3 hingga 36% kalau tak silap lah. So interest rate offer, boleh tengok sini. So dikatakan interest rate varies from 8 hingga 30% per annum depending on the loan amount and loan duration approved by CIMB Bank Berhad. Memang sangat tinggi lah sebenarnya, 8 hingga 36% lah. Untuk kalau biasanya yang paling lama tu yang paling banyak lah, yang setahun tu mungkin 36% lah katnya. Tak sure lah ni macam mana. Mungkin selepas
kita dah bagi detail semua, dari dia kata layak, baru dia beritahu lah interest rate tu berapa kalau kita berminat, kalau orang yang nak pinjam tu berminat lah. Sebenarnya Go Pinjam ni secara personally pada saya tak perlulah, sebab saya lebih suka e-wallet yang ringan dan mudah untuk digunakan compare kalau banyak-banyak sangat dalam ada benda dalam ni. Pada saya lama-lama akan jadi macam sedikit crowded lah. Saya lebih suka yang simple guna untuk pembayaran, untuk bayar bil pun dah cukup sebenarnya pada saya. Kalau compare dengan semua benda nak letak dalam ni, pada saya agak crowded lah. Tu saya punya preference ataupun saya punya pendapat je. Tapi kalau pada anda yang memang nak jadikan pada anda sesuai untuk jadikan Touch 'n Go ataupun mana-mana e-wallet sebagai one center ataupun one platform hub untuk gunakan semua benda yang dalam tu, mungkin anda suka, tapi pada saya sebenarnya tak perlulah. Mungkin pada saya lebih mudah kalau dia spesifik usage tu, dia spesifik untuk gunakan sebagai pembayaran dan juga just spesifik untuk tu lah. So macam lagi senang dan tak susah payah lah sebenarnya, ataupun tak crowded untuk apps tu sendiri sebenarnya. Ok, just tu je nak kongsi berkenaan dengan Go Pinjam. Pada anda yang beragama Islam, saya memang tak cadangkan lah untuk anda gunakan Go Pinjam ni, sebab memang tak patuh syariah dan ada riba lah. So silalah jauhi riba tu. Ok, tu saya jika ada apa-apa soalan, boleh tekan komen dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.